rasa persoalkan. Ya Allah, ini ke dia ke yang kau bagi ni yang kau kirim untuk aku ni, aku tak ada persoalkan. What keeps me going is peminat Aina yang sentiasa ada dengan Aina. Mesti ada niat untuk saya mendirikan rumah tangga. Saya bersama dia juga ada planning tu, tapi bukanlah masa terdekat. Banyak benda yang kita nak tengokkan juga. Pre-wedding punya baju sampai 12 pasang. Alah, korang ni mana korang dapat info macam ni ya? Assalamualaikum. Hai, apa khabar anda di rumah? Wah, she catwalk. Buat apa tu kat rumah? Dah makan ke belum? Kalau nak makan sabar jap, duduk kat depan TV, okey? Ni, kita nak bagi tahu hari ni ada banyak gosip yang Abi nak kongsikan kat korang semua, dan yang paling seronok sekali, kejap lagi kita ada tetamu untuk Abi interview. Nak tahu tunggulah kejap lagi. Ni dah lalang tu. Tengok phone, scroll up and down tu. Apa kata? Follow Instagram Melody, Melody TV3, dan juga di Twitter, Melody TV3 Official. Ataupun korang boleh comments, nak kecam kita pun boleh. Tapi kan nak tanya dulu, what do you think about last episode? Suka tak? Kalau ada suka ataupun tak suka, boleh letakkan hashtag Melody TV3 ataupun DM je kita orang. Confirm kita orang akan layan korang. Ni kita nak cerita sikit, jalan-jalan lah sebab kita dah masuk studio Melody kan. Dulu cita-cita kita nak jadi seorang pemberita. Pemberita? Pembaca berita. Lepas tu nak jadi penyanyi. Banyak sangat cita-cita. Sebab itulah kita nak bagi tahu sikit pasal seorang pemberita yang lawa, cantik. Dia memang, she is so beautiful. Hawa. Tak ada rehat katanya. She banyak job. Kalau nak tahu kenapa, okay, go! Hai, baru-baru ni ada kawan-kawan kawan-kawan dekat Instagram, Twitter ada kongsikan gambar dan video tu lah. Hawa nampak agak letih bila sampaikan benda tu utama kan. Tapi sebenarnya tak ngantuk pun, tak letih pun. Cuma mungkin ketika itu berita yang disampaikan agak serius ataupun berita sedih, so tak pasti. Kurang fokus untuk raut wajah waktu tu. Mungkin sebab itulah nampak agak letih. Tapi apa pun, terima kasih banyak atas peringatan, atas nasihat untuk sentiasa jaga kesihatan, cukup tidur, cukup rehat, jangan kerja berlebihan, dan insyaAllah nasihat yang sama juga saya nak kongsikan kepada anda. Pastikan kerja-kerja juga, rehat-rehat juga. Jaga kesihatan semua yang paling penting. Stay happy. Umum tahu setelah pihak kerajaan telah memberi kelonggaran dan membenarkan industri kreatif untuk berjalan seperti sedia kala, banyak produksi industri kreatif telah pun membuka langkah untuk meneruskan aktiviti seni mereka mengikut kapasiti dan syarat yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Jangan kek what? Kini Melody bawakan majlis pelancaran single terbaru, kumpulan dolar yang diadakan secara tertutup oleh pihak penganjur. Jom kita saksikan antara yang menarik sepanjang majlis ini berlangsung. Girls, baby, baby, aku tak peduli walaupun apa yang kau beri. Kini Melody bersama dengan Dola sidang media pelancaran lagu terbaru. Kini Dola kembali dengan lagu Berani. Mungkin boleh ceritakan sedikit mengenai lagu terbaru Dola. Sebab women empowerment, also untuk nak menaikkan semangat. Kalau ada anyone who's feeling they're alone ataupun tak ada support system, know that if our song that can bring your spirits up, we will be very happy. For this song, unfortunately tak ada dancing yang terlampau-lampau. Tapi it will definitely be around lah. Akan ada lagu yang kita orang akan dance. Tapi untuk lagu ni kita orang take it slow, enjoy je lagu ni, good vibes je. Dola dah setahun dah masuk dalam industri seni macam-macam. Dola hadapi nak sampai ke peringkat yang sekarang ni. Baru-baru ni pun Sasha pun ada terima ugutan bunuh. Mungkin Sasha boleh ceritakan lah, setelah berbulan ni kan dah muncul pun dengan lagu Berani, mungkinlah Sasha lebih berani berhadapan dengan komen-komen yang sebegitu. Sekarang ni I'm more focused on myself instead of orang-orang yang negatif. All the negative comments semua dah macam tak bothered me sangat dah. As in the lyric itself dia kata, "Cause I got my girl." I think it's a learning experience untuk all of us. Tengok unbothered me muka kat situ. Okey, umum
tahu dolar baru-baru ni muncul terpampang megah. Proud lah kita boleh katakan. Artis yang ketiga Malaysia yang muncul di Times Square, New York. Actually, it started as an edit. Our fans start edit like last year. Dia kata, we wish that Dollar punya poster will be up there dekat billboard. And 1 year after that, Alhamdulillah, actually it comes true. Of course, tanpa Spotify and also Universal Music, they made it possible. So kita orang betul-betul grateful to them. And our idolas. And our idols, of course. Sekarang ni pun Dola dah melakar nama di peringkat antarabangsa kan. Mungkin lah. Dulu Dola biasa-biasa je kan. Level-level kita je. Sekarang ni dah ada level sendiri. Apa komen Dola bila orang kata, oh Dola sekarang dah bukan level-level kita. Dia dah ada level-level luar negara. You know what, Dollar? We are still normal. Even our achievements semua tu, we are dedicating it all to our fans, our team and the people around us, even media that helped us sokong kami dari Malaysia to get us to that place. Just because kita orang dapat the opportunity yang besar macam tu, doesn't mean kita orang rasa macam, oh okay lah, tu je lah. No, we're still constantly bekerja keras because we have to just keep progressing as a Dollar lah. I think after Berani ni, lepas kita dah push and stuff, we'll go on to work for our content and other singles and stuff. So the next song, we'll come back with something bang bang pow. So wait for that. Sekarang korang chill-chill kan? The next one, you guys cannot chill. You guys will go. So nantikanlah. Tu teaser apa tu? Teaser. So kita boleh harapkan itulah untuk the next comeback. Kita dah cakap pasal career. Sekarang ni pula kita dengar lah Dollar sekarang ni ada menjalinkan hubungan bersama dengan peminat. Dengar-dengar ni macam Tabby orangnya. Betul lah. Saya bercinta dengan idola. Mereka bagikan Tabby Berani. That's why I'm in love with them. Honestly, yeah. Sebab the busyness pun tak sempat nak buat apa-apa dah. We are dedicating our love to Idola. Tapi untuk lifetime punya lovers takkanlah Idola juga. Maybe dia Idola juga. Mana kita tahu. We love you. Because of them, we are here. We are Dollar. The husband is idola. Who's the lucky one? The lucky four. Kalau dah jodoh, memang tidak ke mana-mana. Itulah yang boleh diungkapkan kepada penyanyi Zizi Kirana dan suami Yusof Bahrin yang telah selamat disatukan menjadi suami dan isteri minggu lalu. Alhamdulillah. Tahniah Melody ucapkan, semoga ikatan ini kekal hingga ke jannah. Okey Zizi, Melody nak ucapkan tahniah di atas perkahwinan yang telah berlangsung baru-baru ini. Nak tanyalah, apakah perubahan yang paling ketara dalam kehidupan Zizi sekarang ni apabila bergelar seorang isteri? Masya Allah. Apa yang aku rasa sejak 5 hari ini, perubahan dia setiap kali bangun tidur, aku terfikir dia nak makan apa Lepas tu tunggu suami balik kerja. Aku macam begini rupanya. Okey, 2 bulan mengenali Yusof Bahrin, satu tempoh yang sangat singkat untuk Zizi buat keputusan untuk berkahwin ya. Apa yang menyebabkan Zizi dekat dengan keputusan inilah orangnya yang bakal jadi imam saya? Aku tak ada rasa persoalkan. Ya Allah, ini ke dia ke yang kau bagi ni yang kau kirim untuk aku ni. Aku tak ada persoalkan. Kita minta je seperti biasa, doa kita istiqarah. Kalau dia yang baik maka permudahkan, kalau dia tidak baik maka jauhkan, gantikan dengan yang baik. Dalam proses tu aku tengok family aku happy. Paling yang aku utamakan adalah mak aku. So dia sangat tenang bila dia terima. Dia orang berborak macam dah lama kenal. Dan kedua-dua family kita orang pun sama macam tu. Aku cuma serah je. Okey Zizi, bila kita semua nampak perubahan Zizi Kirana 360 darjah, adakah Yusof Bahrin ni adalah faktor perubahan nama seorang Zizi Kirana? Salah satu faktor, tapi faktor utama dia adalah daripada apa yang aku lalui sebelum ni sebenarnya. Sebab sebelum aku kenal Yusof juga, aku memang dah berniat untuk ubah jalan hidup aku sedikit demi sedikit biar aku menuju jalan yang aku pilih, plus family aku, mak aku, doa dia hari-hari. Dan barulah aku berjumpa dengan Yusof. Okey Zizi, ramai yang memuji perubahan dan penampilan Zizi Kirana sekarang ni. Ada juga yang mengatakan mungkin ini hanya gimmick atau perubahan bermusim. Apa yang Zizi boleh berkatakan dengan komen-komen sedemikian? Ya, aku selalu terbaca komen-komen tu. Ada yang cakap, kejap lagi buat tudung dah ni. Tapi kalau aku tengok komen tu, aku just senyum je. Aku cuma minta dekat Allah, ya Allah, kuatkan hati aku, kuatkan pendirianku, niatku, biar menuju ke jalanmu, biar aku jadi apa-apa dugaan aku kuat. Sebab anak istiqamah tu dugaan dia berat kan. Sejak Zizi semakin terbuka kan nak berkongsi kebolehan Zizi mengaji secara publik, ramai yang mengagumi dan memuji Zizi. Dan ada tak Zizi rasa takut dan terdetik hatinya perasaan riak dengan semua puji-pujian yang diberikan orang di luar sana? Itulah, mula-mula tu aku rasa agak takut juga. Aku sentiasa ingat diri aku bahawa apa yang aku ada ni semua adalah pinjaman Allah. Setiap kali ada aku ternampak orang puji, aku akan cakap hazami fadli rabbi, hazami fadli rabbi. Aku tidak layak lagi
lagi diidolakan. Aku cuma manusia biasa. Tapi kalau diorang gunakan benda tu menjadi inspirasi diorang ke arah kebaikan, aku sangat bersyukur. Sebenarnya kan, dia beberapa kali aku tu dapat message DM dari rakan-rakan saudara kita yang bukan Muslim. Bila dia cakap saya dengar Zizi selawat, mengaji, saya jadi terbuka hati untuk memeluk Islam. Aku waktu itu, aku baca, aku macam nangis. Aku keluar air mata. Bila orang jadikan benda tu macam tu, berat juga untuk diri aku bila orang bertanya pasal agama. Sebab aku punya pengetahuan agama pun aku masih belajar lagi. Aku bagi tahu dia semoga dipermudahkan niatmu oleh Allah. Kalau ada apa-apa rujukan, korang boleh rujuk dekat ustazah, dekat ustazi yang lebih tahu pasal agama. Sebab aku pun masih belajar juga. Penampilan Zizi macam ni, macam mana kerjaya nyanyian? Adakah selepas ini Zizi lebih kepada genre berbentuk Islamik ke atau tetap dengan Zizi punya genre ke? Aku tetap hip hop. Sebab Yusuf pun dia cakap, buat je awak punya genre perform macam mana. Yang penting awak ingat batasan. Tapi genre aku still hip hop, guys. Itu dia berita yang sungguh menyeronokkan. Yang pertama tadi, congratulations Dola. Macam tu lah kan, you glow girl. Dan juga Zizi Kirana, tahniah kepada both of you. I sebenarnya suka tengok kawan-kawannya dah berkahwin sebab dia dah masuk alam perkahwinan. Lepas ni dah ada anak-anak. Sama juga dengan kawan saya yang seorang ni. Dia ni seorang pelakon Malaysia yang hebat. Antara sparring lakonan yang paling I suka, seorang ayah. Seorang suami yang misali. Lepas tu hero Malaya pula tu, siapa yang tak suka kalau nampak dia berlakon tu macam oh my god, Saharo Rizwan, he's here. Hello Saharo, kita ada Saharo dalam studio. Oh my god. Sihat Bil? Sihat Saharo, apa khabar? Okey? Okey, baru sihat lah. Ya, I tahu. Kenapa tu? Cuba cerita sikit. Alhamdulillah baru rasanya 3 hari kot baru habis kuarantin. Itulah kan, diuji kena positif COVID. Kita COVID fighter, tak apa. Yeah. We are strong now. We are strong now. Yes. Okey, cerita pasal positif COVID ni kan. Sekarang ni kita dah habis syuting kan. So, I rasa Sarul pun happy, Abi pun happy juga. Semua dah boleh start masuk set balik. Cuma sekarang ni kan SOP dia kan, kita memang perlukan mereka yang kena fully vaccinated. Dan juga ada juga artis yang tak nak vaksin. Macam Sarul macam mana? You comfortable untuk bekerja dengan mereka yang tidak fully vaccinated ataupun actually Sarul okey je? Macam Abil, sebab kita dah pernah kena COVID. Jadi kita mesti akan rasa macam, macam mana ni? Okey ke tak? What about you? Tak plan pun soalan ni kan. Soalan dekat Melody ni. Okey, dia sebenarnya pasal vaksin tak vaksin ni satu isu yang sangat besar tau Bil. Tapi bagi I lah, saya punya pendapat, setiap orang ada pendapat masing-masing, tapi selagi pendapat dan juga dia punya kefahaman tu tak bertentangan dengan agama, so kita kena terima. Saya ambil pendekatan untuk apa orang kata ni, bersangka baik dengan semua orang. Kalau yang mungkin kita tak cakaplah tolak vaksin, dia tak ambil vaksin tu mungkin dia ada masalah kesihatan. Ya betul kan? Setuju. Allergik dengan vaksin ke apa semua. Jadi kita nak halang orang lain tak boleh, tapi apa yang boleh kita buat, kita jaga SOP untuk diri kita sendiri. Itu yang penting sebab I dengar SOP ketat gila, nak pergi syuting nak kena swab test lah. Betul. Apa semua. Aduh, macam mana? Panas tak? Nampak macam tekik pun boleh. Post COVID tu. Dia efek COVID dia macam ni. FM, kita perlukan air. Nampaknya tekak dah kering nak air. Kering tadi nampak tu ada air ke? Tu dia. Kita jangan risau. Melody memang sediakan semua. Liability. Ya. Ini favourite ni. Tapi dia tengok shaking tau tangan. Kenapa? Tu memang dia sebab punya COVID, dia punya tak tahu mungkin sebab ni. Tapi ini raspberry ni memang sedap lah. Tu kalau post COVID tu memang macam tu. Dia ada tangan menggigil, ada lemah. Lepas tu dia minum. Sedapnya. Nak sikit boleh tak? Tak masuk. Dia nice. Kenapa tak dapat FM? Kenapa tak dapat air? Tak dapat. Tak dapat. Post COVID dia kurang rasa kan? Tak boleh minum. Tak boleh minum. Tapi Bel yang sekarang ni dia ada 3 rasa. Raspberry, orange dan juga pear. Sekarang ni kalau nak dapat dekat mana-mana kedai pun dah boleh. Dah ada dah sekarang ni. Yang paling best dia kurang manis dan ada rasa lemon. Dia baguslah untuk yang healthy. Yang kita ni duduk rumah dalam lama ni kan. Badan semakin membesar ni. So, Sarul, apa plan lepas ni? Sarul dah nak start syuting ke? Macam mana ke? Hari Selasa ni kita akan sambung syuting untuk yang tergendala disebabkan COVID ni. 28 hari bulan ni. Tapi itulah kita pun risau juga sebab
semua dah lari dah daripada kurus jadi gemuk sekarang ni kan. Tapi tak apa, yang paling penting sekali sebelum nak keluar rumah tu kita kena selalu doa lah supaya dilindungi kita kan. Kita tak boleh nak buat apa sebab sekarang ni kita kena hidup dengan endemik ni yang boleh menghalang kita, boleh menyembuhkan kita Allah aje. Ya, betul. Maybe Sarul boleh nasihat siapa-siapa kat luar tu atau ada pesanan lama orang tak jumpa Sarul ni. Dah 6 bulan kita duduk rumah ni. Okey, pesanan ya. Itulah masing-masing sekarang ni kena jaga diri, jaga kesihatan. Kalau agak-agak rasa kurang sihat tu terus pergi jumpa doktor. Jangan sampai kita dah betul-betul dah sesak nafas seorang-seorang kat rumah tu baru kita nak jumpa doktor, so agak terlambat dah tu kan. Apa-apa pun saya doakan semuanya Allah lindung dunia akhirat. Amin. Okey, thank you Saharul. Ni Lively Tea ada buat satu kejutan baru-baru ni kat tengah-tengah KL. Nak tengok? Okey, go. They deserve whatever music that I put out. Yeah. Ben, apa ni? Hai, nama saya Nabila Huda. Korang boleh panggil saya Bella. Saya sekarang ni sedang undercover. Lepas tu saya rasa macam saya tak boleh diganggu oleh sesiapa. Awak ni Bella ke? Ya, saya Bella. Tapi please jangan ganggu saya because saya perlukan me time, okey? Syafiq! Guys! Syafiq ada kat studio. Hai, Syafiq! Hai. Have a seat. Kita ada tetamu lah. Pandai je kita nak berlakon depan Syafiq. Syafiq, bila ni nak berlakon sekali ni? InsyaAllah nanti akan panggil. Asyik tak ada je. Ada. Tapi sebelum ni selalu clash. Kan, betul. Syafiq, cerita sikit apa pelibatan Syafiq dalam Gerak Khas Undercover ni? Okey, so Gerak Khas Undercover ni saya sebagai dia idea asal saya dan juga saya pengarah bersama dan banyak babak-babak aksi dia saya yang arahkan. Ya. Okey, macam mana dapat idea sebenarnya? Sebab before this kita tahu Gerak Khas. Lepas tu tercetusnya idea is Gerak Khas Undercover. So macam mana tercetusnya idea Gerak Khas Undercover ni? Sebab kalau kita tengok Gerak Khas dulu, dia polis yang beruniform. Yes. Dan polis yang kita tahulah. Tetapi Gerak Khas Undercover ni dia polis yang tak ada uniform. So dia menyamar. Untuk tangkap penjenayah dia menyamar. So itu perbezaan dia. So kalau orang putih cakap the unsung heroes. Okey. So itu yang saya nak tunjulkan dalam Gerak Khas. Semua orang tahu polis yang uniform kita nampak itu polis, tapi yang ni memang kita tak tahu yang dia adalah polis. Yes. Alih-alih je kat belakang dah IC. Begitu. Tak, cubalah kita nak cerita sikit. Bekerja dengan Papa. I heard Papa garang. Kan, biasalah tu Syafiq. Papa kita pun sama garang. Alamak, sedap kau nak mengata aku. Bapa garang, ya. How are you, Uncle? Alhamdulillah, sihat. Lamanya saya tak bekerja dengan Uncle kan, dengan production Uncle. Ya. Tak salah saya yang kehabisan sekali Munafik. Last kali Munafik itu yang meninggalkan kesan sampai sekarang. Ya, you menang Best Actress. Yang penting sekali saya masih lagi setia dengan Munafik. Saya tak berlakon cerita hantu mana-mana. Just for you. Okey, Uncle. Cerita sikit. Macam mana pelibatan Uncle pula dalam Gerak Khas Undercover ni? Producer ataupun director? Saya menjadi producer. Menjadi idea asal daripada Syafiq lah. Because dia pun ambil konten tu daripada Gerak Khas finale yang kita buat dulu. Yang penghabisan di TV3 tak salah bulan 3 itu. Ini satu kombinasi bagi saya. Kombinasi antara orang dah berumur macam saya dengan anak muda saya lah. Tahu Syamsul, Syafiq, diorang ni ada idea-idea yang brilliant. Jadi dia melahirkan idea ni. Tapi kan pada habis kan, so sweet of you. Sebab Uncle memang daripada dulu selalu bagi peluang untuk anak-anak Uncle. Kan? Jadi macam Syafiq, bila Syafiq dapat kena bekerja di atas bawah Uncle sendiri dalam keluarga sendiri, macam mana? How do you feel? Macam biasa je. Pasal dah lama saya daripada kecil saya tengok bapa saya mengarah. So dia memang garang. Tapi kebelakangan ni dia dah cool off. Garang juga. Okey, kejap lagi kita sambung lagi. Ni, kita nak share gosip ni. Nak dengar tak? Apa dia? Ni pasal Aina Abdul. Dia rasanya dia orang kata macam dia tipu peminat dia. Dia kata single nak keluar. Rupanya bukan. Apa cerita ni, Shi? Silakan, Shi. Go.
tiada niat. Kecoh baru-baru ini apabila penyanyi terkenal Aina Abdul yang muncul dengan single terbaru tetapi didakwa menipu peminat sekaligus mengundang pelbagai komen negatif. Benar atau tidak dakwaan tipu peminat? Sabar, tenang, tarik nafas. Aina, sila jawab. Saya tak ada niat langsung untuk menipu sesiapa. Saya tak menjanjikan sebenarnya untuk keluarkan lagu baru. Saya faham kenapa peminat saya rasa macam tu. Saya sebenarnya nak ajak semua orang untuk cuba faham isi hati Aina Abdul. Sebab itulah lagu ni dinamakan Aina Abdul. Walaupun melodinya adalah melodi lagu yang dulu. Caranya macam ni lah untuk Aina pre-promo the song. Lagu ini adalah hadiah daripada saya buat diri saya. Apa yang saya rasa selama duduk di rumah almost 2 tahun. Saya tak rasa bebas, saya rasa terkurung dengan compilation 3 buah lagu ni. Melodinya sangat cocok untuk gambarkan perasaan saya. Aina dilihat begitu aktif mengeluarkan lagu. Dalam setahun tu keluar lagu banyak juga. Bagaimana kalau ada yang melabel Aina ni bersepah nama Aina Abdul ni? Tak suka lah. Kalau nak katakan job offer, saya lah yang paling susah nak say yes. Kadang-kadang saya rasa bersalah sangat dengan rakan-rakan artis yang ajak saya berduet, yang ajak saya cover, minta saya buat lagu. Kalau orang rasa nama saya bersepah tu, salah tu. Tahun ni walaupun saya banyak keluar dengan lagu duet, tapi tu semua planning yang kita dah plan daripada 2020. Baru keluar tahun ini. Sebenarnya Aina memang tak nak keluar lagu baru for the time being. I really want to focus job-job offer yang mula masuk. Dan tahun depan kita akan keluar lagi banyak lagu. Jangan risau, bukan lagu lama, lagu baru. Janji yang ini betul bukan scam lah. Tak, bukan scam. Sebelum dikenali sebagai Aina Abdul yang sekarang, kalau sebelum ini Aina Abdul hanya dibayar RM50 untuk nyanyi 30 lagu. Anda rasa terbayar tak pengalaman tu bila ada di waktu-waktu sekarang? Sangat-sangat fan Aina. Takkan boleh lupakan pengalaman Aina basking, perform di klub-klub, di lounge. Di situlah Aina pernah perform. Pengalaman tu semua mendewasakan Aina. Selagi Aina boleh create something yang bukan daripada kebiasaan Aina Abdul, I will do it. Tak kisahlah orang kata saya ni keluar lagu macam ni tak ada idea. Suka hatilah tak Aina, tak kisah apa orang nak cakap. Yang penting Aina tahu apa yang Aina lakukan. Aina ada reason kenapa Aina. Dan setiap kali Aina keluar lagu baru, Aina 100% put my effort into it sebab Aina nak peminat Aina rasa happy and diorang deserve untuk dengar my best potential. Anda pun dah berapa kali masuk AJL, nama tu dah sebati. Bila orang nak buat event ke nak buat apa ke mesti ada nama Aina Abdul. Kira nama Aina Abdul tu dah macam bukan eksklusif dah. Marah tak kalau orang label macam tu? Kita mesti sedih lah. Kita nak nama kita sentiasa relevan. Tak kisahlah orang kata saya tak eksklusif ke apa ke. Saya tahu value diri saya sendiri. Saya tak perlukan orang untuk bring me down some more. Sebelum ni saya dah banyak tahun dah saya dengar apa orang cakap. Karier Aina Abdul ni berliku-liku. Anas ni cakap dengan manager Aina, you know, you have to be strong to be with me. Cabaran tu sangat-sangat kuat. What keeps me going is peminat Aina yang sentiasa ada dengan Aina. Before Aina as Aina mentor, until lah Aina Abdul. Diorang biasa dia dengan Aina. They deserve whatever music that I put out. Yeah. Ben, apa ni? Kepada iNation, terima kasih kerana makes me feel worthy. They are like my family. Saya buat ni kerana peminat saya and saya tak akan stop. Mereka sentiasa menantikan karya baru daripada saya. Aina, kakak pun tertipu tau. I macam excited sangat nak tahu apa lagu terbaru Aina sebab I'm one of your fan. Oh, tak apalah kan. I doakan you semoga you terus sukses. Okay guys, ini ada information untuk anda. Drama penuh aksi ini bakal menampilkan lakonan hebat Dato' Aaron Aziz, Elizabeth Tan, Era Fazira. Alo prompter, laju betul. Turun balik. Jika terlepas tayangan di TV3, anda boleh stream percuma eksklusif di aplikasi iQIYI atau di www.iq.com/local setiap Jumaat 11 malam. Ingat, jangan tonton secara haram. Jika terjumpa lirik cetak rompak, laporkan di laman web www.jangantontonharam.com. Dari korang berpeluang untuk menang akses VIP percuma dan menang iPhone 13 Pro. Itu dia information dia, penuh cabaran walaupun panjang tapi macam-macam dugaan saya lalui. Okey, Datuk dan juga Syafiq, apakah harapan untuk anda bagi mereka yang nak kena tengok cerita Gerak Khas Undercover? Bagi saya harapan saya kepada orang yang
rindu kepada Gerahas selepas Gerahas finale dia tengok. So yang ni adalah satu kira nafas baru dengan pelakon-pelakon yang baru. So saya harap diorang enjoy dengan cerita yang baru ni. Okey, macam Uncle pula. Ya betul, kita tahu drama Gerahas ni dah bertahan lebih daripada 20 tahun. Berakhir di TV3 dengan Gerahas finale. Kita dapat feedback kenapa skop nak berhentikan drama ni kan. So saya fikir kalau kita nak sambung juga, kita dah finale. Kita bawa satu anjakan paradigma lah, iaitu kita melahirkan satu karya yang apa yang Syafiq bawa tu, dia kata, "Pak, kenapa tak buat benda lain, buat Gerahas undercover, tak pakai uniform." Jadi saya rasa penonton akan dapat merasakan sesuatu yang kelainan dari segi casting dia, dari segi persembahan dia, dari segi gaya cerita dia kan. Itu yang nampak lain. Okey, jadi korang jangan lupa nanti tengok Gerahas Undercover ni first time yang Uncle tak pernah bagi tahu siapa-siapa lagi kan? Belum. So eksklusif di Melody. Terima kasih banyak Uncle. Terima kasih Syafiq sebab sudi bersama dengan Abil dan kongsi cerita-cerita pasal Gerahas Undercover. So I wish you all the best, okay? Okay, thank you. Alright, so now ni pelakon Fifi Azmi. I dengar cerita dia sekarang sedang rapat dengan Shahnaz Ahmad. Kejap. Betul ke? Sebab Shahnaz bukan dengan Azira Syafinas ke? Tak naklah, kita nak cakap banyak. Okey, kita go. Orang tak kisahlah Kak Ruby ke Kak Rabah ke. Dia datang sini, dok perhati je. Dok share ke atas bawah. Ingat dia tak terliur ke, tak ada nafsu ke apa? Sejak akhir-akhir ini, pelakon Fifi Azmi nampaknya sedang bergiat aktif menjalankan aktiviti kecergasan ataupun fitness. Wah, untuk apa tu? Macam ada projek besar je. Dalam pada itu, ada juga spekulasi yang mengaitkan Fifi Azmi bersama seorang pelakon lelaki yang tengah hot sekarang ini. Apa cerita ni? Jom kita tanya komen Fifi Azmi berkenaan spekulasi tersebut. Hai Fifi Azmi. Sekarang ni tengok dekat Instagram Fifi banyak update pasal healthy lifestyle lah kan. Fifi menjaga kesihatan Fifi dengan baik. Okay, Fifi boleh ceritakan. Fifi memang dari dulu lagi kalau jaga badan, is actually jaga kesihatan. Macam fitness, cardio. Tu Fifi memang sentiasa buat lah. Time busy ke tak busy ke, Fifi akan luangkan masa. Tak lama pun, kadang-kadang 10 minit pun dah okey dah. Fifi tak ada nak cakap Fifi diet. Sebab kita muda lagi, kita enjoy. Food is heaven. Dalam sibuk-sibuk orang kata jaga badan dengan fitness, kita tahu Fifi merupakan seorang pelakon juga, seorang anak seni. Mungkin sekarang ni pun kita tengok syuting dah boleh berjalan seperti biasa. Fifi pula bagaimana? Sekarang ni Fifi memang tengah fokus. Ada satu projek tu yang Fifi tengah training sekarang ni. Sebab projek drama ni dia ada banyak fighting scene tau. Yang ni adalah my first drama yang ada banyak pertarungan. Proses dia sekarang ni Fifi memang tengah training back to back sampailah kita orang start shooting. Mula-mula kita training macam biasa lah, fitness kita, stamina kita nak tengok jauh mana stamina kita ada. Bila ada fighting scene dalam lakonan, dia lain. So sekarang ni memang back to back lah sampai 27 ni insyaAllah. Lepas tu dah start shooting dah. Fifi, tu ada angin apa tu? Angin? Sebab sekarang ni kita ada dengar kabar angin lah Fifi. Baru-baru ni kita sajalah nak usik-usik sikit. Kita dengar satu dakwaan di mana mengatakan Fifi bersama dengan seorang lagi pelakon lelaki yang baru-baru ni pun orang kata sedang hangat bercinta dengan seseorang. Tiba-tiba Fifi pun nama disebut sekali. Mengapa komen Fifi? Ya ke? Masalahnya Fifi tak tahu? Tak ada ni. Biasalah netizen kan. Tapi sejujurnya dari mulut Fifi ni, kami hanyalah kawan. Lebih dari tu memang tak. Sebab Fifi sendiri anggap jujur apa-apa tips lakonan lah basically. Fifi akan tanya dia. Dan si dia very supportive. Banyak memberi tunjuk ajar juga and tips dalam lakonan. Honestly, dia adalah one of my celebrity crush. I admit my celebrity crush. Bila kita dapat berkawan dengan celebrity crush kita sendiri, banyak soalan yang kita nak tanya dia. Memang sangat membantu. So thank you kepada si dia and korang semua netizen-netizen kat luar sana tu. I tak boleh nak cakap apa. Tapi kalau you guys nak tahu, memang tak ada apa-apa. Ada jodoh adalah. Since Fifi pun dah sentuh berkenaan jodoh, mungkinlah kita tanya juga apa antara kriteria yang Fifi inginkan daripada seorang jodoh Fifi. Saya pula Fifi tak pasti orang dia. Fifi very simple. Kalau seseorang tu boleh membimbing saya, dah cukup baik dah. Membimbing dari segi sudut keluarga, keagamaan. Macam Fifi cakap, kalau ada jodoh tak ke mana kan. So doa yang baik-baik je lah. Image saya akan berubah dan a lot of things akan saya cuba nak sesuaikan dengan kerja baru saya.
semuanya tentang kita. Ni cerita ni. Diana Daniel, dia nak tinggalkan dunia lakonan dah. Dengar-dengar dia nak berlakon balik. Berlakon pula. Dengar-dengar dia nak menyanyi balik. Betul ke? Ya ke? Kalau nak tahu, okeylah, kita go. Yang layak tau, lebih daripada aku. Kita jadi kawan je, boleh tak? Pelakon popular Diana Daniel baru-baru ini dalam rangka promosi projek terbaru. Wow, jom kita dengarkan perkongsian Diana Daniel. Setelah sekian lama kita tak interview dia datang dengan projek terbaru, drama terbaru. Jadi mungkin dia boleh kongsikan apabila kita dah start boleh mula kerja kembali ni, kena hidup lah dengan endemik ni. Dia rasa sangat happy sebab dia dapat bagi produk yang terbaru kepada peminat sebab ramai yang dah tanya setelah hampir setahun lebih lah saya agak slow. At least lah dalam saya meluangkan masa dengan keluarga, tiba-tiba masih ada lagi naskah yang saya boleh share dengan orang. So dia punya timing tu alhamdulillah menyebelahi saya dan saya harap juga peminat dapat tengok sesuatu yang tidak klise seperti saya pernah buat dulu. Saya rasa lebih mass. Memang dah sebenarnya slowkan bidang lakonan untuk bagi ruang kepada bidang nyanyian bawah Universal Music selama hampir setahun. Kita pun dah record satu single dan akan record lagi satu single tak lama lagi dan kita akan keluarkan. Dikatakan tadi untuk bidang nyanyian kan, dia dah berada di bawah syarikat rakaman Universal. Saya ada tengok baru ni dibuat cover lagu, mendapat tontonan sebanyak 300,000 tontonan dan katanya dia dapat menangani selama 10 tahun you trauma nak menyanyi. Jadi apa yang dia boleh katakan? Keyakinan tu lebih kepada penerimaan. My passion does not change. Cuma platform tu tak cukup besar pada waktu tu. Pada zaman yang saya nak jadi penyanyi tu, hanya ada platform radio. Dan radio mereka ada kriteria mereka yang spesifik. Jadi saya tak boleh nak buat lagu yang tiba-tiba yang macam apa ni? Tapi disebabkan platform yang kita ada sekarang, consumer pun boleh pilih platform mana, jenis genre apa. Jadi saya dapat freedom untuk buat apa saja jenis lagu dan lagi senang untuk kita nak tarik pendengar yang bukan daripada negara kita sendiri, bagi pendengar sesuatu yang diorang nak dengar daripada kita juga. Jangan hanya layan cita rasa kita sahaja. Kalau kita hanya ikut kepala kita sendiri, kadang-kadang benda tu boleh jadi. Tapi kebanyakannya mungkin tak sesuai dengan apa yang orang nak dengar. Identiti sebagai pelakon orang dah kenal. Sekarang ni saya nak build my identity sebagai seorang singer, lebih kepada pop songs dan sebagainya. Image saya akan berubah dan a lot of things akan saya cuba nak sesuaikan dengan kerja baru saya. Ada rezeki lagu dicalonkan pentas besar, contohnya lah muzik-muzik anugerah jual lagu. Macam di sini macam mana? Mungkin dia ada satu perancangan kan dalam kerjaya nyanyi you, betul tak? Jadi apa yang dia boleh katakan? Sekarang ni saya belum tengok lagi nak pergi ke pentas besar. Kita mulakan dengan pentas kecil dulu. Kita cuba nak belajar berinteraksi dengan orang dengan baik. Belajar untuk carry lagu tu dengan baik. Perbaiki apa yang kita perlu sebelum saya nak fikirkan tentang benda yang lebih besar. I appreciate every step of the process. Yang penting sekarang ni saya diberi peluang ini. Ramai yang nak dapatkan peluang ni tak dapat. Saya tak nak sia-siakan. Jadi itu tanggungjawab saya untuk prove to people yang saya serius dalam bidang ini. Penerimaan macam mana setakat ini? Kadang-kadang biasalah pelakon jadi penyanyi, ada je komen-komen kan sana sini sikit-sikit kan. Alah, boleh ke tu penyanyi kan? Kalau dah berlakon-berlakon je lah. Apa dia boleh katakan? Saya rasa orang lebih baik dengan saya sebab saya membesar pun dengan filem-filem yang menjurus kepada musical dan menjurus kepada nyanyian seperti Magica dan juga Kami Hysteria, dan saya pun pernah buat OST untuk filem hantu gangster. Sebenarnya suara saya ada je. Cuma mungkin saya tak betul-betul fokus pada bidang tu. Jadi orang tahu suara saya macam mana, cuma perlu banyak untuk kita baikilah. Sebab jodoh dan perkahwinan ni pun kita kena usaha. Kita tak boleh bangun tidur kita terus nak kahwin kan. Hidup ni adalah learning process. Walaupun 3 tahun kita kenal pasangan kita, apakah kita belum tentu lagi akan kenal dia lepas kahwin. Bercanda di pasiran pantai, kita bersama bermadu asmara. Asmara ke tidak? Ni
Syafiq Kyle, Mimi Lana, Lovebirds tu. Aduh, hai. Saya memang tengok diorang tu saya rasa macam ingin bercinta lagi. Tapi tak boleh sis, kita dah kahwin, dah ada anak seorang dah. Tapi kan, diorang saja je bagi kita teaser kan. Kono-kono naik kuda together lah. Lepas tu mana lagi bergambar dekat atas pelamin lah dengan inai lah. Ada je nak kasih kita orang ni semua menggelitak je nak tahu apa cerita. Apa cerita sebenarnya? Bagilah tahu sikit. Tapi tak apa, kejap lagi kita nak tahu diorang nak kahwin ke tidak sebenarnya. You answer me now. Lepas tu ada lagi seorang lagi pasangan kawan kita juga, Ukasha Senrose dan Kamal Adli. Semua orang tahu percintaan mereka memang tidak ada cover-cover. Mula-mula lah, awal-awal lama-lama dah nampak. Lepas tu bertunang. Ni, dengar-dengar she pre-wedding tukar baju 12 pasang. Nikah mungkin jadi wedding of the year ke macam mana ni? Dengar-dengar dia nak pergi nikah dekat tempat yang tinggi, yang sejuk sebab lepas dah menikah tu bolehlah cuddle. Begitu ke? Kalau nak tahu, kita dengar pada mulut mereka. Okay, go! Bercanda di Aku ni jenis kalau dia suka aku. Umum tahu pasangan pelakon Syafiq Kyle dan Mimi Lana kini dah kembali bercinta selepas putus tahun lalu. Alhamdulillah, dan ramai yang mendoakan yang terbaik buat pasangan ini. Ada tak drama terbaru ke apa ke? Sebab kita tahu kan sekarang dah boleh start shooting semula. Alhamdulillah kita orang dah dapat start shoot balik. Slowly lah nak prep, buat preparation untuk shoot masing-masing. This year saya sempat ambil 2 projek untuk TV3. Yang lain semua saya punya projek semua ke tahun dah dapat. Dan projek-projek yang ditayangkan pun drama dan filem saya semua ditolak ke tahun 2022. Selebihnya saya buat aktiviti luar lah sebab saya dah lama duduk rumah. Macam pagi tadi pun saya main kuda, saya main boxing balik, gym balik, semua everything baru buka. Tadi katanya main kuda pagi tadi, aktiviti. Kita nampaklah juga kan Syafiq Kyle main kuda bersama dengan Mimi Lana. Pasti umum dah tahulah yang Syafiq dan Mimi dah bercinta semula, dah bertaut kembali lah. Bila baru-baru ni Mimi ada upload gambar dengan Syafiq ketika korang di atas bukit typing dia punya caption. Situ pun dah baca banyak kan, komen-komen yang baik, doa-doa yang baik, yang sukalah orang kata dengan pasangan ni. Jadi apa yang Syafiq boleh katakan? Baguslah, saya pun sukalah bila ada vibe yang positif. Saya sebenarnya tak nak kongsi lebih-lebih sebab saya tak suka kalau vibe yang negatif tu. Kita ni memanglah selebriti tapi bukanlah perfect sangat boleh terima semua benda kan. Selepas saya dapat vibe yang positif tu, alhamdulillah lah, buatkan hati masing-masing ni happy. Itu yang paling penting sebenarnya. Bila orang suka kita buat apa-apa, mungkin Allah permudahkan juga urusan kita, betul tak? Wajib dan bagus sebenarnya positif vibe daripada minat dan netizen dalam ruangan komen tu. Saya suka. Bukan hati saya juga, hati keluarga saya juga bila membaca mak saya, mak dia. Saya pun bersyukur, terima kasih banyak-banyak. Tapi orang kata alah Mimi je upload, Syafiq tak upload pun. Dia standard lah lelaki kan. Gambar saya tak upload. Gambar drama je. Gambar drama je, tak apalah, insyaAllah lah. Tapi Mimi seorang yang memahami. Mungkin orang kat luar tu dia tak tahu, Mimi yang tahu. Bila dah lebih 6 tahun ni kan, satu perhubungan kata jarak yang lama. Jadi mungkin ada memikirkan untuk perancangan ke fasa yang seterusnya. Dari Syafiq lah, kalau kita tanya perempuan mesti kata tanya lelaki lah. Dalam seterdekat ke bagaimana ke? Mesti ada niat untuk saya mendirikan rumah tangga. Saya bersama dia juga ada planning tu. Tapi bukanlah masa terdekat. Banyak benda yang kita nak tengokkan juga dengan keadaan sekarang ni. Itu kata saya kan. Tapi kata jodoh saya tak tahu. Sebab tu saya juga tak berani nak cakap. Mungkin saya kata bukan masa terdekat. Tapi Allah tu bermudahkan everything. Next year. Abang tahu. Nah, kita tak tahu kan. Sebab jodoh dan perkahwinan ni pun kita kena usaha. Kita tak boleh bangun tidur kita terus nak kahwin kan. Kawan pun kena doakan juga. Amin. Melody doakan. Amin. Urusan ni bukannya saya buat selalu kan. Saya pun first time nak kahwin. Doakan yang terbaik untuk saya. Saya doakan anda semua juga. InsyaAllah. Tengok gambar padahal Mimi menghadiri majlis perkahwinan sedara. Dah semua orang macam spekulasi. Dan diam dah kahwin, tak beritahu. Apa Syafiq boleh katakan? Netizen juga yang mulakan kata congratulations kepada Mimi dan Syafiq. Netizen yang bawah mengikut. Saya suka doa-doa tu. Orang kata congratulations, alhamdulillah, semoga murah rezeki. Tapi tersalah, kena scam pula kan. Dia pergi sepupu dia punya nikah. Gambar yang tu saya ambil kan.
Gambar tu saya tak terfikir orang akan pergi sampai ke tahap tu. Bila besoknya saya gelak je lah saya boleh buat. Sejak daripada awal tahun lagi, kita dah dengar kabar berita mengenai pelakon Ukasha Senros bakal menamatkan zaman bujang bersama pasangannya iaitu Kamal Adli. Tapi kita nak tahu bila sebenarnya tarikh mereka ni nak melangsungkan perkahwinan. Dan sekarang ni dengarnya pula Ukasha tengah sibuk syuting dekat Port Dickson. Sempat ke nak siapkan persiapan untuk majlis perkahwinan ni semua? Apa kata kita tanya sendiri Ukasha Senros. Tengah syuting. Ni diorang tengah break line. Lepas tu nak kena make up balik. So benda nak masuk set balik. Sangat-sangat pack. So many things need to be done. Dengan timing yang sangat short. Dengan business lagi. Dengan syuting lagi. Itu mengenai perkembangan kerjaya lah. Melody kalau tak tanya soalan yang bukanlah Melody kan. Itu sebenarnya korang kan. So, kita nak tanya sikit je lah macam mana persiapan perkahwinan. Kita tahu sebelum ni dah pernah ditunda. Persiapan pun kena tunggulah kalau kerajaan boleh bagi buat event ke tak. Buat masa sekarang ni kan nak rentas negeri semua benda tu, nak buat event kasyaf, cuma start kat situ je. The rest semua dah. Jadinya yang nak buat majlis pernikahan dekat Tanah Tinggi dengannya sebelum ni tu masih berjalan seperti biasalah. Mana ada cakap kat Tanah Tinggi. Tak apa, nanti kalau nak dekat-dekat dan nanti kita akan reveal, okay? Yang penting jalan dulu. Macam mana Syah, macam you know he is the one. Kamal Adli adalah orangnya. We never know that orang tu the one ke tak the one ke selagi kita tak hidup sama. Kadang-kadang ada je yang konon kita rasa macam he's the one. Tapi bila kahwin, cerai. Tak nak cakap apa-apa. Sebab hidup ni adalah learning process. Walaupun 3 tahun kita kenal pasangan kita, kita belum tentu lagi akan kenal dia lepas kahwin. Tapi apa-apa pun Syah harap Kamal is the one for me yang boleh bimbing Kasha and everything semua. Alhamdulillah semua tu apa yang Kasha tengok daripada dia tu memang ada. He's very like happy-go-lucky punya orang. Tak stress so benda. Syah yang sebanyak stress. Dia tak boleh sama-sama ting-tong. Nanti dia tak jadi kerja. Dia kena seorang macam serius, seorang yang jadi macam tolong hype up kan. Barulah dia compliment each other. Syah dah merisik dan bertunang kan pada April lalu. Orang dulu-dululah cakap kalau bertunang jangan lama-lama. Dugaan orang bertunang ni lain macam. So macam Ukasha sendiri takut tak dengan cakap-cakap yang macam tu? Syah sendiri pun percaya benda tu, takut juga. Supposedly kami tunang tu pagi akan nikah terus. Maknanya tak sampai sebulan pun. Tak nak pun lama-lama bertunang. Tapi tiba-tiba masa majlis merisik tu, diorang terus macam tunang terus lah. So bila dah tunang terus tu lah yang terus macam dah nak prepare. Tiba-tiba MCO. Tuhan tu bagi masa lagi untuk kenal kita pasangan. Apa yang perlu berubah, apa yang kita kena muhasabah diri, apa yang kurang kat kita, kurang kat pasangan kita, apa yang lebih, apa tu kena sama-sama. Toleransi tu penting, understanding. Alright, kita dengar-dengar ada kabar angin mengatakan majlis Ukasha Senros dan Kamal Adli bakal menjadi wedding of the year yang sangat grand. Pre-wedding je dah ada 12 pasang baju persalinan. Benda tu betul ke tak? Pre-wedding punya baju sampai 12 pasang. Alah korang ni, mana korang dapat info macam ni lah? Pre-wedding kita mesti macam nak kena try and error baju-baju. Sediakan je tapi tak main lah korang ni. Tak nak lah. Baju pre-wedding tu tak ada pun, tak adalah wedding of the year. Kasha just nak celebrate dengan family. Orang semua cakap akan nikah je lah dulu. To me, Kasha nak tunggu yang the right moment yang boleh share ni dengan semua orang. Walaupun bukan semua yang Kasha close, tapi dengan family at least. Kalau boleh tak naklah kahwin dalam pejabat agama macam tu kan. Bukan kita orang nak memperlambatkan ataupun tak nak dahulukan benda yang wajib. Tapi nak ada semua orang. Sebab kita orang punya preparation pun memang semua dah bayar. So takkanlah tiba-tiba nak akad nikah dalam tu. So bila nak kahwin ni lagi sekali kan. Antara favourite couple lah, one of I think couple yang paling sweet antaranya adalah Mimi Lana dan Syafiq. Abil memang doakan Syafiq dengan Mimi cepat-cepatlah kahwin. I tak sabar. Mesti anak dorang cute sangat kan. Lepas tu ni Usha dengan Kamal. Ayo Kamal dah nak kahwin. Habislah semua wanita-wanita kat luar tu. Usha kena bersabar dengan Kamal. Dia memang sentiasa nakal forever and ever. Bukan nakal benda lain, tapi dia macam very nakal dekat set semua tu. Itulah dia Kamal. Kamal, jaga Usha tu betul-betul. Buat apa-apa kat dia, siap. Tapi itulah Usha, tengok pre-wedding dah berapa pasang tadi? Evan?
12 pasang baju dia. Kalau wedding macam mana? Silap-silap ada 80 pasang. Saya pun masa kahwin kalau orang nak tahu, tak cukup. Tak ada sampai 20 pasang, 20 pasang. Satu je, itu je lah bajunya. Kan? Okey, Abi nak bagi tahu dekat korang semua. 1 Oktober ni, I dengar cerita kita semua dah boleh jalan-jalan pusing-pusing kat Selangor. Dah boleh pergi spa, dah boleh pergi semua tempat. Tapi kena fully vaccinated. Yang penting sekali, kena jaga diri, okey? Kalau boleh pakai mask all the time, kena wash your hands. And kalau boleh avoid untuk bawa anak-anak kecil. Tapi kalau dah nak bawa anak-anak kecil, okey boleh. Tapi pastikan balik rumah kena mandi untuk kita elakkan kita akan membawa jangkitan tu kepada sesiapa. So jadi kita bolehlah sama-sama untuk memberhentikan rantaian COVID-19 ini. Sikit je lagi. I pun dah tak sabar nak travel lah ni, guys. Okey. Terima kasih. Korang suka tak? Puas tak dengan gosip kita pada hari ini? Kalau tak puas, tak apa. Nanti kita tunggu minggu depan. Yang penting sekali ni ada lagi information nak bagi tahu dekat korang. Congratulations! Syamil dan juga Annie. Dengar-dengar mereka dah akan menimang cahaya mata. Annie dah 4 bulan pregnant sekarang ni. Alhamdulillah, I'm so happy for you, Annie. Dan tahniah juga kepada Eda Jebat dan Nabil Mahir. Eda baru saja melahirkan baby. Dan juga Izrin Asmita. My goodness. Best gila. Semua kawan-kawan kita dah beranak. Lama betul ni MCO ni. Semua benda yang terjadi. Ada yang dah mengandung, ada yang dah beranak, ada yang berkahwin. Semua cukup dalam masa 6 bulan ni. Okey guys. Thank you so much. Tengok Abi daripada awal sampai akhir rancangan. Kalaulah ada terkasar bahasa tersasul-sasul, minta maaf lah ya. Jadi kita akan jumpa minggu depan. Sebab minggu depan, of course, kita akan ada dia pusing lagi. Sebab hari ni skirt kita perform. Jadi korang jangan lupa untuk follow Instagram Melody TV3 dan juga di Twitter Melody TV3 Official. Ataupun kalau ada sebarang komen ataupun ada gosip-gosip terkini yang kita orang tak tahu, tak up to date, silalah DM kami ataupun berserta dengan hashtag Melody TV3. Okey, sampai di sini saja. Kita jumpa pada minggu depan. Tingkatkan prestasi, kurangkan kontroversi, berdiri di atas bakat sendiri. Adios. Amigos, lagi sekali pusing.